Waktu itu Jawatankuasa Pak Pusat kita bincang, Tuanku Presiden beritahu kita kena tangguh dulu pilihan raya negeri kerana kita nak tengok ke mana sebenarnya hala tuju Barisan Nasional. Sebab pada masa itu Tuanku Presiden telah pun menjangka dia akan bergabung dengan DAP, bergabung dengan PH. Sebab itu penggabungan kita awal kita akan terperangkap bersama-sama dengan PH. Tetapi bila kita tangguh, kita nampaklah apa yang dijangka tu betul-betul berlaku. Dan insya-Allah dia akan memudahkan kita menghadapi pilihan raya negeri nanti, insya-Allah. Saya lebih dulu nak ucapkan terima kasih banyaklah pada pemuda, pada Amirah dan seluruh jentera parti yang telah tumpul lumus memberi kemenangan besar dengan majoriti lebih pada 40,000 di Parlimen Kubah Krian pada kali ini. Kemenangan yang sangat besar maknanya untuk kita kekal Kubah Krian berada dalam ranking top 5. Kali ini kita berada nombor 3. Saya ingatkan nombor 2. Kita berada nombor 3. Tahun pilihan raya ke-14 kita duduk nombor 2 dalam pimpinan parti. Nombor 1 kekal pada Tuanku Presiden. Dulu kita nombor 2, tapi kali ini Kuala Terengganu berada bawah sikit, pada atas sikit pada kita. Tetapi kita terdapat antara ranking tertinggi. 40,000 ni satu jumlah yang sangat besar, hasil kerja berat, kerja kuat kita semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana kita akan berdepan dengan pilihan raya negeri yang dijangka mungkin dalam 4-5 bulan akan datang, ataupun lebih cepat pada itu, bergantung pada keadaan keputusan parti. Saya sangat harapkan bahawa momentum yang telah kita bina, khususnya berjaya buat perubahan besar di kalangan pengundi muda, di mana pengundi muda telah pun secara total memberi undi kepada kita, kepada PAS di Kelantan, di Terengganu, logo PAS, dan menjadikan PAS parti yang terbesar menang dalam pilihan raya pada kali ini. Kita menang 49 kursi. 49 itu ialah yang menggunakan logo PAS, termasuk yang bersatu yang guna logo PAS. Tapi kalau kita tolak, yang calon PAS menggunakan logo PAS ialah 43. 43. Itu ambil kira seluruh negara. Tapi kalau kita ambil kira yang guna calon PAS, guna logo PAS di Kelantan, Terengganu saja, jumlahnya dalam 23. Tak sampai dalam 14 campur 8. Jadi itulah. Tetapi sebab tu ada beza. Kenapa ada yang kata kita 49, ada yang kata kita 43, ada yang kata kita 23, 22. Sebenarnya tapi mau tak mau kita aku bahawa kali ini PAS antara parti yang terbesar mendapat sokongan dalam gabungan Perikatan Nasional dengan 49 kursi yang kita menang gunakan logo kita dan calon kita. Alhamdulillah, pencapaian ini satu pencapaian yang sangat luar biasa. Presiden letak target kita kena menang jangan kurang pada 40, tapi kita lebih melepasi apa yang kita jangka. Oleh kerana Kelantan, Terengganu, Kedah, 3 negeri yang kita kuasai, dan ditambah pula dengan Perlis yang baru kita kuasai, di mana kita menang 14 daripada 15 kursi di Perlis. Perikatan Nasional, BN hilang, pupus. BN kalah hampir 6 negeri, 7 negeri, kosong Barisan Nasional. Dia satu kursi pun Parlimen tak menang. Yang paling mengejutkan kita, dia Melaka, walaupun dia menang majoriti, two-third majoriti di Melaka dan pilihan baru ini, tapi kali ini dia hilang semua kursi di Parlimen Melaka. BN kalah semua kursi. Selangor, Perak, Kedah, Terengganu, Kelantan, Perlis. Faham
antara negeri yang kita juga letak sasaran. Alhamdulillah kita mencapai 17 kursi, ya. Dulu kita 8 saja, lonjakan sampai ke 17. Dan malam ni, ya, kita tewas tipis di Don Tioman dengan 573 undi. Ya, kalau sikit saja kerana anak muda ramai tak balik mengundi. Ya, peratus keluar mengundi hanya 57% saja, ya, di Don Tioman. Hampir lebih pada 7,000 yang kita cula akal undi kita tak balik mengundi pada kali ini di Don Tioman. Ya, mungkin kerana faktor besar ialah mengundi pada hari Rabu, hari bekerja, dan mereka ni duduk di Kuala Lumpur, nak balik ke Tioman dan nak balik semula ke Kuala Lumpur jauh, ya. Dan itu di antara beban. Berbeza dengan di Padang Serai. Padang Serai kebanyakan pengundi bekerja sama di Kedah ataupun pada dekat pun, paling jauh pun di Pulau Pinang, ya, menyebabkan mereka boleh balik hari sebab dekat. Sebab tu peratus keluar mengundi agak tinggi berbanding dengan Tioman. Tioman ini jauh, ya. Jadi peratus keluar mengundi yang rendah, antara faktor di mana pengundi yang mengundi kita, ya, beramai tak balik mengundi. Tapi kali pertama sejarah, bukan kali pertama lah, ia agak banggakan kita, Barisan Nasional hilang deposit di Padang Serai, PH hilang deposit di Don Tioman, ya. Sebab dia tarik diri, jadi walaupun dia ketahui dah ada orang mengundi juga, tapi dia hilang deposit lah kedua-duanya, ya. Jadi saya nak sebut sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan semua, bahawa momentum anak muda yang menolak PH, yang menolak VN dan kembali undi pada Barisan Perikatan Nasional ni satu keputusan yang sangat membanggakan kita di luar jangkaan mana-mana parti politik. Ini hasil kerja berat, kerja yang telah ditunjukkan oleh semua, ya, terutama yang kita menguasai media sosial, khususnya TikTok. Ya, TikTok ni baru ni saya fikir dia telah penyumbang besar kepada perubahan politik di Malaysia. Ya, ramai orang rakam, ya, viral. TikTok ni dia mudah, ya. Makan pun ambil gambar, ya, video. Jadi baru ni gelombang itu kita rasa sangat luar biasa, ya. Di Perlis, ya, sejarah kali pertama kita tengok kita berjaya menguasai Perlis. Dan malam ni kita dapat satu lagi tambahan kursi parlimen di Padang Serai dengan majoriti lebih dari 16,000, ya, pada malam ni. Walaupun kita kalah sikit, saya nak beri kesempatan juga untuk ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua petugas parti, pengundi-pengundi kita Perikatan Nasional di Padang Serai dan pengundi-pengundi kita di Don Tioman. Dan kita ucap tahniah kepada yang berjaya. Namun kita yakin sebenarnya kalau peratus keluar mengundi itu lebih tinggi dan hari pengundian dibuat pada hari Sabtu yang memudahkan pengundi pulang, kita yakin sebenarnya kita punya potensi besar untuk kita menang juga di Don Tioman. Apapun saya nak sebut dalam konteks kita di Kelantan ni ialah bagaimana momentum yang telah kita bina dalam pilihan parlimen ini, insya-Allah perlu kita perkukuhkan. Hubungan kita kena jaga dengan rakan-rakan kita anak muda. Link yang dah ada tu kita terus bina, hubungan ini, insya-Allah supaya momentum ini dapat kita kekalkan sehinggalah pilihan raya negeri yang akan diadakan pada mungkin bulan 5 atau bulan 6, ya, tahun depan, ya. Walau bagaimanapun kepada kita mesti ingat bahawa kemenangan ini mesti didukung dengan 3 benda. Pertama, ya, komitmen penyokong dengan menjadi ahli kepada parti. Ya, kita mungkin selama ni dia sokong, tapi dia tak ada ikatan dengan parti. Bila tak ada ikatan dengan parti, dia tak rasa sayang, kasih kepada parti. Ya, maka kan itu kita mesti, ya, daripada orang yang menyokong kepada pekerja, daripada pekerja kepada ahli, daripada ahli kepada kepimpinan. Ya, dia punya marhalah-marhalah dia. Ya, daripada orang yang menyokong kita, maka kita berusaha untuk jadikan dia sebagai ahli kita. Ya, setelah dia jadi ahli kita, maka kita berusaha untuk jadi pekerja amilin kepada parti kita. Kemudian kita naik sampai tahap dia menjadi
pimpinan dalam perjuangan kita, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan semua, saya lihat ini di antara usaha-usaha kita yang pertama, iaitu mengikat mereka supaya menjadi ahli parti. Yang kedua, kita harus lihat cabaran politik di Malaysia ni rencang, ya, sangat rencang. Maka kan itu kita mesti menguasai medan. Ya, saya tengok dalam sirah Nabi, ya, mana-mana peperangan, Nabi akan beri benda yang paling penting ialah menguasai medan perang. Ya. Sebab tu bila nak pergi berperang di satu tempat, Nabi akan lantik panglima perang yang mahir dengan medan tersebut. Contohnya macam perang Zatus Salasin. Zatus Salasin di utara Madinah. Ya. Orang yang mahir tentang medan perang di Zatus Salasin ialah, ya, seorang sahabat Nabi yang baru masuk Islam, Amr bin As. Dia baru masuk Islam, baru 3 bulan masuk Islam. Tapi Nabi lantik dia panglima. Pasal apa? Kerana dia menguasai medan perang. Ya. Jadi penting, medan perang kita sekarang ialah media sosial. Itu medan kita sekarang. Maka kita mesti menguasai medan tersebut. Ya, dan kita kena tahu medan perang fizikal dia ada bukit, ada gunung, ada tempat berlindung, ada puncak dan sebagainya. Ya, kalau perang konvensional, mesti kita ada peta medan perang tu. Di mana bukitnya, di mana lurah, mana tempat ada air, mana tempat yang ini kena tahu. Tapi dalam media sosial, medan kita pun kita kena faham. Ada medan Facebook, ada medan mungkin TikTok, ada medan, pelbagai medan yang ada ini, semua medan-medan tu ada follower dia, ada peminat dia masing-masing. Mungkin 5-6 bulan ke depan ni, mungkin situasi berubah. Satu masa dulu orang akan tengok Facebook, sekarang ni orang tak tengok dah Facebook. Ya, orang malas dah. Orang mula beralih satu masa kepada Instagram. Ya. Hari ni orang mula beralih pada TikTok. Tapi dia cepat ni, medan perang ni dia cepat berubah. Jadi kita, khususnya Amirah Pemuda, kita mesti menguasai segera medan perang tersebut, supaya kita tahu dan ambil manfaat dengan medan yang siapa yang menguasai medan perang itu, dia akan menguasai peperangan, dia akan memenangi peperangan. Ya. Bila kita lihat BN tumbang dalam PRI ke-14, punca apa dia? Kerana serangan YMDB dikuasai media sosial oleh puak-puak PH masa itu. Kita pun hampir tewas di Pantai Barat pun sama. Bila kita difitnah dengan 10 juta dan mereka menguasai medan perang pada waktu itu. Tapi kali ini alhamdulillah lah, ya, dengan bantuan sukarelawan kita yang ramai ni, yang pakar-pakar tolong, saya rasa sangat terharu lah. Terus terang, siapa orang tuduh kita, tanya kita, "Pah, mari duit mana ni?" Ya, Perikatan Nasional banyak sangat duit ni. Diingatkan kita upah semua. Mereka ni pekerja tanpa upah. Sampai akhir dia kata kita dapat duit judi pula. Ya, itu lagi bengong punya tuduhan. Ya. Padahal kita di Kelantan, kita dah tutup premis judi tahun 2000. Di Terengganu kita tutup kedai judi, di Pek di Kedah kita tutup. Kita yang tutup lesen judi menyebabkan token judi marah pada kita. Tiba-tiba token judi itu bagi duit pula pada kita. Ini benda yang tak masuk akal. Orang kata nak tipu pun biar menasabah lah. Ya, macam kita beritahu, saya dengan mak saya ni tua saya 2 tahun je dengan mak saya. Tu memang menipu tak menasabah langsung. Jadi yang kedua, apa dia? Kita mesti menguasai medan. Ya, medan perang. Yang ketiga, apapun kekuatan kita ada, apapun senjata yang kita guna, kekuatan ketiga ni wajib ada, iaitu apa dia? Hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan dengan Tuhan. Ada orang kadang-kadang sampai tak diterima keputusan dia kalah. Ya, tak diterima. Dia kata tak patut kita kalah, tak patut. Saya kata ini pentingnya kita ada hubungan dengan Tuhan. Bahawa usaha, ikhtiar, doa adalah hak hamba. Itu pun bila sampai doa tu Allah pecah dua dah. Usaha kita, ikhtiar kita. Ya. Bila sampai doa, separuh kita, separuh Tuhan. Separuh kita ialah minta. Hak Tuhan menentukan nak beri tak beri. Dan bila masa dia nak beri. Ya.
Memang ramai kecewa, anak muda kecewa. Saya pergi ke Tioman, mereka kecewa sebab apa? Sebab dia kata kami dah beri kemenangan Perikatan Nasional, tiba-tiba yang kalah, yang tak dapat sokongan jadi kerajaan. Mereka yang kecewa, ya, kecewa dengan kemenangan. Tapi sebenarnya apa yang Allah atur pada kita, mungkin kita tak tahu, ya, mungkin ada sebenar, ada hikmah besar, ya. Bila saya duk teliti ayat Quran, Allah tak sebut ya ada tidak banu kutiba alaikumul qital wa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kutiba alaikumul qital, diperintahkan kamu perang. Allah perintahkan kita berjuang, kita perang. Tapi Allah sendiri beritahu kamu tak suka. Wa waqurul lakum, kamu tak suka dengan peperangan tu, ya. Tapi kata Allah, ma'asa an tuhibbu syai'an wa khairul lakum wa asa an tashrabu syai'an, benda boleh jadi benda yang kamu tak suka sebenar baik bagi kamu, ya. Fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi yang kamu tak suka tu sebenarnya elok bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, boleh jadi yang kamu suka tu sebenarnya tak elok untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah tahu, kamu tak tahu. Jadi kita tahu bahawa, ya, apa yang sedang Allah tu, mungkin Allah nak beri kemenangan total, kemenangan mutlak pada hari ke-16 insya-Allah, ya. Dan Allah bagi peringkat di peringkat. Kita kuasai Kelantan tahun 99 kita menang di Terengganu. 24 kalah di Terengganu. Kita tinggal satu kursi di Kelantan, ya, cemah-cemah masa tu. Mari pelaya ke-10, ya, 99, 24, pelaya ke-11 Allah bagi kemenangan ke Kelantan. Allah tangguh kemenangan di Terengganu. Lepas tu baru Allah bagi kemenangan pula di Terengganu. Dan Allah bagi peringkat-peringkat. Kita tawan Kedah dengan berkongsi dengan orang lain, ya. Pelaya ke-15 Allah tambah satu lagi di Perlis, Allah bagi separuh kita di Pahang, ya. Dan insyaAllah depan ni pelaya negeri, ya, kita akan berdepan dengan 6 negeri. Ia akan ada pilihan raya Terengganu, Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan. 6 ni antara kita harapkan pertahankan semua negeri-negeri yang dah kita menang, Kelantan, Terengganu, Kedah. Dan insya-Allah kita harapkan kita berjaya, ya, menerajui Selangor, ya, insya-Allah, ya. Dan kita cuba melebarkan pengaruh Perikatan Nasional di negeri-negeri selatan, ya. Sebab kita rasa pelik, Selangor baru ni kita menang besar, Melaka menang besar, Negeri Sembilan tiba-tiba tak menang. Pasal apa dia jadi macam tu? Pattern dia lain. Adalah benda tu, mesti ada sebab dia. Dan insya-Allah kita harapkan yang penting kita terus sabar, terus istiqamah di atas perjuangan. Dan yang ketiga yang nak sebut tadi, apa dia? Hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa minta ampun kepada Allah, sentiasa munajat dengan Allah, supaya doa pada Allah, Allah beri kesabaran, istiqamah dalam perjuangan. Kan orang muda, ya, biasanya dia nak cepatnya orang muda lah. Dulu saya pernah muda dulu. Sebab tu saya sebut orang tua pernah mengalami zaman muda, cuma orang muda tak pernah rasa tua lagi, ya. Jadi oleh kerana itu setiap kita ada sumbangan masing-masing, ya. Sumbangan tu tak sama berat. Ibarat 5 jari. Semua 5 jari ada sumbangan bila kita pegang gelas. Yang paling penting, yang paling besar sumbangan apa dia? Ibu jari. Kalau tak ada satu dia je, 4 jari ni hilang kekuatan, ya. Walaupun jari telunjuk tu samsing, boleh warning, boleh tunjuk, boleh macam-macam, tapi dia bergantung pada ibu jari. Terpenting ibu jari. Ibu jari inilah pimpinan, pemimpin. Dia menentukan bagus ke tak bagus ke, ya. Jadi yang kedua, ada pun jari lain, semua penting. Jangan anggap jari kelingking tak penting. Dia ada penting dia. Ada ruang yang kadang-kadang kita tak tahu apa sebenarnya yang orang lain tak boleh buat, dia buat, ya. Kadang kita fikir jari kelingking buat apa ni, ya.
Nak beri hidung guna dia lah, confirm beri. Ibu jari tak muat. Jari dia tak banyak peranan, tapi dia ada peranan yang orang lain tak boleh buat. Saya jumpa dengan kawan-kawan kita orang tua-tua yang uzur ni, nangis-nangis. Sebab orang biasa dengan bila raya mereka biasa turun bekerja kan. Bila dia uzur, ada stroke, menangis-nangis, tak ada nak pergi. Dia tengok, sedih sangat dia. Sebab apa? Setiap kali pilihan raya dia turun, saya beritahu dia, anta ada sumbangan, anta boleh menyumbang. Apa dia? Doa. Doa orang yang uzur, doa orang yang nak berjuang. Ya, saya tengok zaman Nabi, bila Nabi sebut tentang perangan, ada seorang sahabat kata menangis. Ya, bila sebut perang, dia menangis. Sampai dia minta izin dengan Nabi untuk pergi perang. Allah Ta'ala tu ayat Quran, tak pernah akan dia pergi. Menangis dia. Ya. Siapa dia? Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang buta. Waktu orang lain pergi perang, dapat pahala syahid, balik dapat berita, dia menangis, dia nak pergi. Tapi Allah Ta'ala ya, memaafkan dia kerana uzur dia. Orang macam ni ya, hebat dia ni ya, dengan cara setiap masing-masing. Saya nak ucap terima kasih banyak pada semua yang telah bahagian ya, ada yang guna platform media sosial masing-masing, bantu jemaah, tolong jemaah, masing-masing fikir apa yang saya buat untuk memenangkan perjuangan Islam. Orang yang ada duit, guna duit. Yang ada tenaga, guna tenaga. Ada kepakaran, guna kepakaran. Ada kemahiran, guna kemahiran. Ya. Apa saja, semua orang nak beritahu di akhirat esok, ya Allah, saya ada sumbangan dalam kemenangan itu. Ya. Saya nak tutup bincangan dengan satu kes berlaku, satu peperangan di zaman para sahabat. Ya. Ada seorang wanita ya, yang telah kematian suami dan dia telah pun berumur. Dia datang berjumpa dengan panglima tentera nak pergi medan perang ya. Dan dia menggolokkan satu sampul. Bila panglima nak minta supaya semua orang beri sumbangan ya, tolong beri sumbangan untuk perjuangan ni. Ada orang angkat kurma, ada orang bagi pedang, ada orang bagi perisai, ada orang bagi kuda, ada orang bagi unta, macam-macam. Tapi dia ni miskin ya, dia sangat miskin ya, dia tak boleh beri apa-apa ya. Dia lalu dipikir apa yang aku nak beri. Akhirnya dia bagi 2 helai rambut dia ya, 2 helai rambut dia buhkan dalam sampul, ditulis satu tulisan, dia bagi pada panglima dengan berpesan, bila kamu hampir sampai di medan perang nanti, kamu buka dan bacalah surat. Dalamnya ada satu surat, kau baca surat tu. Rekahkan cerita waktu panglima nak ke medan perang, ada seorang kanak-kanak tahan dia ya, nak ikut sama, menangis-nangis budak nak ikut. Kata panglima tentera, kamu tak boleh ikut, kamu kecil lagi. Dia kata, saya pandai memanah pakcik, saya pandai memanah. Kamu dah beritahu mak kamu, saya dah beritahu, kata dia ya. Lalu dia pun tunjuk kemahiran dia memanah. Dan ternyata dia seorang budak yang sangat mahir memanah. Rekahkan cerita, akhirnya panglima ambil budak ni, letak depan dia, naik kuda bersama dia. Bila sampai dekat medan perang, dia buka sampul tu. Apa tulis dalam sampul tu? Ada satu surat, dia kata, wahai panglima tentera, bersama surat ini ada 2 helai rambut saya, tolong ikat rambut saya pada kaki kuda kamu supaya nanti dia jadi saksi di depan Allah di akhirat. Lalu panglima tadi turun, ikat rambut wanita itu pada kedua kaki depan kudanya. Dimasuk ke medan perang. Alhamdulillah, budak ni sangat hebat. Dalam medan kecamuk medan perang, dia berjaya membunuh berapa orang musuh. Dalam gairah itu, tiba-tiba satu panah kena pada dia, kena anak budak tadi ya. Lalu dia pun jatuh. Panglima sambut dia dalam keadaan yang dia nazak ya, tapi dia cukup tenang. Dengan keadaan tenang, senyum, dia kata, pakcik, nanti bila pakcik balik sampai ke Madinah, sampaikan salam saya pada ibu saya. Dia panglima tentera tanya, siapa ibu kamu? Dia kata, wanita yang bagi 2 helai rambut itulah mak saya ya. Akhirnya dia gugur syahid dalam medan tersebut ya. Dan bila balik, dia beritahu bahawa anak kamu telah syahid, dia menunggu kamu di syurga. Saya nak sebut bagaimana setiap orang fikir apa yang dia nak bagi supaya dia ada saham dalam kemenangan Islam. Sebab tu saya nak ucap terima kasih banyak yang guna kemahiran, yang guna tenaga, dia tak tidur malam bekerja sungguh-sungguh
macam-macam. Semua kita nak ada saham dalam kemenangan kita. Mudah-mudahan Allah terima amal kita sebagai amal jariah. Mudah-mudahan Tuhan terima kita sebagai sedikit saham kita bagi menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, menghalalkan yang dihalal oleh Allah, mengharamkan yang diharam oleh Allah, dan menegakkan satu pemerintahan negara yang Allah redha, yang Allah berkati. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadah kita bersama. Saya rasa itulah sepatah dua pada malam ini, untuk sama-sama kita jadikan sedikit buah bicara sambil-sambil makan roti payang. Nampak roti payang pun siapa dah habis boleh order lain. InsyaAllah panjang umur kita jumpa. Kita InsyaAllah dalam sesi ini kita banyak kali lah saya pun dah bincang dengan Ustaz Zul. Kemarin InsyaAllah kita akan setiasa atur program sama di Dun, pemuda-pemuda Dun, Amirah Dun, untuk kita adakan selalu program-program bersama. Santai-santai saja InsyaAllah. InsyaAllah. Wallahualam. Terima kasih banyak.